Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akidah Syara'ain binti Ayub, pemegang kad matrik bernombor 290219 daripada Ipoh Perak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Azrin bin Nasiruddin, Nur Aizat bin Syarudin, Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul dan Muhammad Syimil Aufa bin Jamaluddin. Kami berlima akan membuatkan satu presentation untuk kelas asas pentadbiran awam. Kami berlima telah membuat keputusan untuk memilih tajuk Government Link Corporation (GLC). Dalam tajuk ini, kami telah sebulat suara memilih Syarikat Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad disingkatkan sebagai TNB atau didagangkan sebagai Tenaga Nasional, ialah sebuah syarikat bekalan tenaga elektrik Malaysia yang beribu pejabat di Bangsa Kuala Lumpur. Ditubuhkan pada tahun 1990 melalui penswastaan Lembaga Elektrik Negara (LLN). Perniagaan terasnya ialah menjana, menghantar dan membahagi tenaga elektrik ke seluruh Malaysia. TNB juga merupakan pengendali grid nasional, iaitu talian menghantar elektrik ke seluruh negara kita. Elektrik mula diperkenalkan di Tanah Melayu pada penghujung abad ke-20 dan rekod terawal penjanaan kuasa boleh disusul kembali kepada sebuah pekan kecil pelombongan di Rawang, Selangor. Di sini, dua individu yang berdaya usaha iaitu Lok Yu dan K. Tambu Samipilai telah memasang satu set penjanaan elektrik pada tahun 1894 untuk menguasai lombor mereka berdua. Mereka berdua merupakan usahawan pertama yang menggunakan pad elektrik untuk pelombongan di Tanah Melayu dan menandakan permulaan besar kisah elektrik di negara kita. Pada tahun yang sama, bekalan persendirian untuk tujuan lampu jalan diperluaskan pemasangannya di kawasan Bandar Rawang, Selangor. Pada tahun 1895, di stesen-stesen kereta api di Kuala Lumpur mendapat bekalan elektrik pertama. Pada tahun 1900, stesen jana kuasa hidroelektrik Sempang Raub Pahang dibina oleh syarikat Raub Australia Goldminin dan menjadi stesen jana kuasa elektrik pertama diwujudkan di Tanah Melayu, kini di Malaysia. Pada 4 Mei 1988, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan keputusan kerajaan mengenai dasar penswastaan. Dua undang-undang telah diluluskan bagi menggantikan Akta Elektrik yang sedia ada dan mengadakan peruntukan bagi penubuhan sebuah perbadanan baru. Tenaga Nasional Berhad telah ditubuhkan pada 1 Februari 1990 di bawah Akta Bekalan Elektrik Syarikat 1990 bagi menggantikan Lembaga Elektrik Negara (LLN). Pada 1 September 1990, Perdana Menteri Dr. Seri Mahathir Mohamad secara rasminya mengisytiharkan TNB sebagai pewaris dan pengganti kepada LLN. TNB menjadi sebuah syarikat swasta yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Objektif TNB untuk menjadi di antara pembadanan pimpinan yang terkemuka dalam tenaga dan berhubungan dengan perniagaan global. Itu adalah visi sebagai TNB. Objektif TNB yang lain iaitu misi-misi TNB, iaitu kami komited untuk mencapai kecemerlangan dalam produk dan perkhidmatan. Nilai-nilai TNB. TNB juga mengamalkan nilai integriti, mematuhi semua undang-undang, peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan, memberikan prestasi yang terbaik dengan tahap yang tinggi serta sentiasa berusaha mempertingkatkan mutu perkhidmatan kami, mempunyai sikap terbuka dan jujur dalam semua aspek, memberikan apa yang dijanjikan kepada pelanggan kami, merasa bangga dan dalam memainkan peranan terhadap kejayaan TNB. Nilai-nilai TNB juga ialah TNB juga mengutamakan pelanggan, memberikan produk dan perkhidmatan yang tinggi mutunya setanding dengan badan-badan korporat antarabangsa, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan ke tahap terbaik yang termampu. Menjendari hakikat sokongan pelanggan adalah sangat penting bagi TNB.
memahami keperluan pelanggan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhinya, mengekalkan kesetiaan pelanggan dan memantau keperluan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin, pemegang nombor metrik 290384. Tajuk tugasan yang kumpulan kami pilih ialah Government Link Corporation, GLC. Syarikat yang menjadi pilihan kumpulan kami iaitu Tenaga Nasional Berhad, TNB. Pada video ini, saya akan membentangkan sebahagian dari tugasan kumpulan kami iaitu bentuk perniagaan dan produk syarikat. TNB adalah satu-satunya syarikat pelopor elektrik terbesar negara. Ini menjadikan TNB adalah sebuah syarikat GLC yang mempunyai kepentingan tinggi terhadap fungsi di dalam negara. TNB juga mempunyai lebih daripada 60 bilion pegangan saham yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Syarikat ini juga memiliki lebih daripada 50 bilion aset dalam pegangan equity dan secara automatiknya menjadikan TNB adalah sebuah syarikat yang mempunyai pegangan terbesar di dalam negara. TNB melalui anak syarikatnya turut terlibat dalam pembuatan alat ubah transformer, suis dan kabel bervoltan tinggi. Selain itu, syarikat ini juga menyediakan perkhidmatan perundingan profesional, kerja kejuruteraan awam dan elektrik, perkhidmatan penyelenggaraan bahan api, penyelidikan dan pembangunan tenaga serta pemilikan dan pengurusan projek. Syarikat ini juga menawarkan peluang pendidikan berperingkat tinggi melalui universitinya. Dalam situasi global semasa, kepelbagaian dalam satu pasaran tunggal adalah penting. Ini bagi menjana pertumbuhan perniagaan yang maksimum. TNB berhasrat untuk mengaplikasikan keupayaan penyelenggaraan yang sedia ada bagi memasuki pasaran antarabangsa. Ini adalah bertujuan untuk memajukan lagi Pelan Hala Tuju 20 tahun dengan fokus utamanya untuk menjadi pemain bertaraf dunia menjelang 2025. TNB komited dalam usahanya untuk meningkatkan lagi kecekapan operasi dan memacu teknologi perniagaan seiring dengan tarif elektrik yang berpatutan dan mampan dalam memenuhi keperluan melindungi alam sekitar. Penubuhan Yayasan Tenaga Nasional dan pelbagai lagi program CSR yang telah dianjurkan, ini semua bagi memberi manfaat kepada mereka yang terjejas dan mereka yang kurang bernasib baik. TNB juga sangat mementingkan tanggungjawab sosialnya bagi mencerminkan visi dan misinya yang kukuh. Produk syarikat. Penjanaan. Bahagian penjanaan TNB mengambil tanggungjawab bagi menguruskan pembangunan untuk kemudahan penjanaan tenaga, operasi stesen dan penyelenggaraan jentera milik syarikat. Kapasiti penjanaan tenaga yang dihasilkan ialah 10,153.5 MW iaitu menghampiri 60% daripada jumlah kapasiti 16,987.5 MW tenaga di Semenanjung Malaysia. Penghantaran. Tenaga voltan di dalam talian penghantaran dari setiap stesen jana elektrik utama adalah saling berhubung kait antara satu sama lain. Rantaian voltan ini dipanggil rangkaian grid nasional. Oleh kerana arus voltan talian penghantaran ini tinggi dan berbahaya, maka talian penghantaran ini telah dipasang pada suatu ketinggian dengan menggunakan menara pylon ataupun pencawang. Pembahagian. Voltan bekalan dibahagikan kepada sumber pengguna menerusi talian atas dan kabel bawah tanah. Voltan 405 volt diistilahkan sebagai voltan bekalan kuasa 3 atau 3 phase. Selain itu, voltan 240 volt pula dikenali sebagai voltan bekalan kuasa fasa tunggal atau single phase. TNB menjana elektrik sebanyak 62% daripada permintaan elektrik di Semenanjung Malaysia dan merangkumi 7,500 MW secara keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aizal bin Syarudin, bernombor metrik 290493. Saya akan membentangkan tentang pemasaran serta Jabatan Komunikasi. Nombor 1, pemasaran. Untuk penghantaran, TNB mempunyai sistem bekalan kuasa yang lengkap termasuk 132,275 dan 500 kV dan menara kuasa tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara ialah Kerinci Pylon berhampiran Menara Telekom di Kerinci, Kuala Lumpur. Bahagian agihan menguruskan rangkaian pengedaran TNB. Bahagian ini merancang, membina, mengendalikan, membaiki dan menyelenggara
serta mengurus aset 33 kV, 22 kV, 11 kV, 6.6 kV dan 415/240 volt dalam rangkaian pengedaran Semenanjung Malaysia. Untuk pengurusan, TMB Engineer Sendirian Berhad anak syarikat bahagian perkhidmatan projek dan logistik sebelum ini bertanggungjawab ke atas fungsi penyampaian projek. Untuk pelanggan, bilangan pelanggan berdaftar setakat 31 Ogos 2003 Semenanjung Malaysia ialah 5,750,976, meningkat 4.9% berbanding 5,481,674 tahun sebelumnya. 83.3% pelanggan adalah pelanggan isi rumah, 15.7% komersial, 0.6% lampu awam dan 0.4% industri. Untuk objektif penghantaran, tumpuan adalah pada sistem grid yang selamat, penuh harapan dan menjimatkan, pengurusan pelaburan tetap yang cekap dan persekitaran yang kerja yang baik. Nombor 2, Jabatan Komunikasi. Nombor 1, peranan utama stesen telekomunikasi adalah untuk menubuhkan, mengawal dan mengendalikan rangkaian dan perkhidmatan telekomunikasi TMB. Ianya bertujuan untuk memenuhi keperluan kumpulan TMB untuk aplikasi operasi, perniagaan dan pengurusan. Nombor 2, tujuan utama proses akses multilapse dan protection signaling. Ini adalah untuk menyediakan kemudahan telekomunikasi untuk 120 Dewan Perniagaan TMB dengan menghubungkan rangkaian fiber optik sedia ada TMB sambil menaik taraf kepada sistem terkini, kelajuan tinggi dan ciri keselamatan, dan membolehkan penggunaan yang lebih baik jangkaan aplikasi pengendalian sistem kuasa seperti sebagai SCADA dan saluran teleprotection digital. Nombor 3, satu lagi projek besar untuk menggantikan sistem PDH 34 Mbit per second dijadualkan pada tahun depan menggunakan peralatan STH terkini pada kelajuan tinggi sehingga 2.4 GB per second. Suite baharu ini meningkatkan lagi keupayaan rangkaian komunikasi TMB dengan kapasiti tambahan untuk kegunaan masa hadapan. Nombor 4, teknologi SDH berprestasi tinggi dan berkapasiti tinggi membolehkan rangkaian komunikasi TMB menyediakan sokongan perkhidmatan yang unggul untuk operasi dan perniagaan kumpulan TMB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul. Matrik nombor saya 290407. Hari ini saya akan bentangkan mengenai beberapa pesaing TMB. Pesaing yang pertama ialah syarikat-syarikat pengeluar tenaga bebas ataupun Independent Power Producer yang dikenali sebagai IPP. Sebagai salah satu contoh, syarikat Malakoff Corporation Sdn Bhd. Untuk bersaing dengan berkesan, IPP telah menawarkan perkhidmatan terbaik pada harga terbaik kepada utility atau terus kepada pengguna. Perkara ini lebih hampir menyerupai kebanyakan sektor ekonomi di seluruh dunia. Sebagai alternatif kepada pembangunan dan operasi utility, tenaga bebas atau IPP cenderung untuk mengurangkan kos keseluruhan bekalan kuasa borong dan runcit dengan memperkenalkan daya saing ke dalam keputusan perolehan sumber, contoh arang batu, petroleum dan sebagainya. Pesaing yang kedua ialah syarikat-syarikat tenaga solar. Sebagai contoh, QTech Group, Inji Group dan lain-lain. Tenaga solar ialah kuasa yang dibekalkan secara langsung oleh matahari. Ia adalah teknologi yang menukarkan cahaya matahari terus kepada elektrik dengan menggunakan panel yang direka khas oleh syarikat-syarikat tersebut. Ramai di Malaysia dan di seluruh dunia sedang memasang sistem panel solar untuk mendapat manfaat daripada kuasa tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui, iaitu kita panggil renewable energy. Tenaga ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, rendah karbon dan seterusnya, dapat meningkatkan kualiti udara. TMB masih melihat syarikat-syarikat solar yang lain sebagai pesaing kerana fokus syarikat-syarikat tersebut adalah sepenuhnya terhadap tenaga solar, berbeza dengan TMB yang memfokuskan kepada banyak jenis tenaga. Pesaing yang ketiga ialah syarikat-syarikat bateri industri, Industrial Batteries Companies. Rakyat Malaysia masih belum diperkenalkan dengan penggunaan kenderaan elektrik secara besar-besaran
seperti di setengah luar negara. Mereka mempunyai beberapa pengeluar kenderaan elektrik yang terkenal seperti Tesla, Nayo, Nissan, General Motors dan lain-lain. Okey. Kos penyelenggaraan kenderaan elektrik adalah lebih rendah daripada kos kenderaan tradisional yang menggunakan bateri. Dalam pada itu, kenderaan elektrik juga tidak mencemarkan udara dan mungkin dicas dengan tenaga boleh diperbaharui. Disebabkan pengguna yang menggunakan kenderaan tradisional iaitu bateri adalah lebih banyak berbanding kenderaan elektrik, TNB hanya mampu untuk bekerjasama dalam menyumbang kepada industri pembuatan ekonomi kenderaan elektrik. Okey, trend yang seterusnya ialah mengekalkan tarif yang dipersetujui oleh kerajaan. Kerajaan mengekalkan kadar tarif elektrik semasa untuk pengguna domestik dimanjung. Antara isu terkini dalam tenaga nasional berhad ialah harga minyak dan arang batu yang tinggi. Hal ini memberikan tekanan kepada syarikat TNB. Setakat 10 Januari 2022, harga arang batu telah meningkat naik ke paras tertinggi baharu iaitu setakat 270,000 American dollar setiap tan. Dengan keadaan dan situasi sebegini, perniagaan utiliti tidak akan boleh terus menanggung kos yang tidak terkawal atau tidak dijangka. Selain itu, pembahagian pasaran daripada syarikat solar juga merupakan salah satu isu yang ketara dalam TNB. Pembahagian pasaran ialah frasa pemasaran yang merujuk kepada pengelompokan bakal pengguna ke dalam kumpulan atau segmen yang mempunyai permintaan yang standing dan bertindak balas terhadap tindakan pemasaran yang dengan cara yang sama. Pada tahun 2021, TNB telah menandatangani perjanjian pembelian kuasa PPA berasingan dengan 9 syarikat di 5 buah negeri yang sedang mewujudkan projek penjanaan tenaga solar berskala besar. Setiap Special Purpose Company iaitu SPC ini bekerjasama dengan TNB hendaklah membentuk dan membina, memiliki, mengendalikan dan menyelenggara kemudahan penjanaan tenaga fotovoltaik solar dengan kapasiti dibenarkan di lokasi yang dirancang. Hal ini dijadikan sebuah isu kerana ia akan mengurangkan penggunaan tenaga elektrik berbanding solar di negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Shimir Aufa bin Jamaluddin. Ingin membentangkan mengenai analisis SWOT TNB dan hala tuju dan masa depan TNB. Analisis SWOT digunakan untuk membantu perencanaan strategi dalam sesebuah projek atau perusahaan. Terdapat 4 teknik asas untuk mengukur. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Dan yang keempat, ancaman. Yang pertama, kekuatan. Tenaga Nasional Berhad TNB mempunyai banyak kekuatan. Antaranya adalah mereka merupakan pembekal tenaga kuasa yang terbesar dan boleh dikatakan yang utama di Malaysia. Selain itu, TNB mempunyai peralatan jana kuasa yang maju dan stabil. Ini membolehkan mereka menguruskan perniagaan mereka dengan lebih cekap. TNB juga mempunyai perkhidmatan sampingan yang lain. Ianya terbahagi dalam beberapa anak syarikat seperti Rimaco, TNB Fuels, TNB Energy Services dan TNB Engineering Corporation. Antara kekuatan TNB yang lain ialah TNB mempunyai kekuatan kredit yang kukuh dan mempunyai pengalaman operasi pasaran modal yang kaya. Hal ini kerana TNB merupakan salah satu syarikat terbesar yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan dilindungi secara meluas oleh menganalisis equity dan pendapatan tetap. Dengan mempunyai hampir 30,000 orang tenaga kerja di bawah naungan TNB, ianya menjadikan TNB sebagai salah satu syarikat yang stabil dan kukuh. Yang kedua, kelemahan. Walaupun terdapat banyak kelemahan atau kekuatan Tenaga Nasional Berhad TNB, namun setiap perniagaan atau syarikat tidak terlepas dari kelemahan yang ada. Antara kelemahan terbesar
bagi TNB adalah masalah pelepasan gas rumah hijau. Tenaga elektrik merupakan salah satu tenaga yang sangat penting dalam kehidupan seharian setiap orang. Namun begitu, penggunaan tenaga elektrik yang tinggi membawa kepada masalah pelepasan gas rumah hijau yang sangat tinggi. Hal ini akan membawa masalah kepada pemanasan bumi. Selain itu, kelemahan TNB yang lain adalah tidak mempelbagaikan portfolio tenaga. Yang ketiga, peluang. Antara peluang yang boleh diperolehi oleh TNB adalah penjanaan kuasa angin. Seperti yang sedia maklum, penjanaan kuasa angin menggunakan kincir angin jenis kipas untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kincir angin mengubah paturan bilah kepada tenaga elektrik dengan menggunakan generator yang terletak di mautan itu. Selain itu, TNB juga berpeluang untuk mencari sumber baru penjanaan kuasa elektrik. Yang keempat, ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang dikenal pasti yang dihadapi oleh TNB. Antaranya seperti kos pengeluaran yang semakin meningkat. Seperti yang diketahui umum, keadaan ekonomi semakin mendesak dari tahun ke tahun dan ini menyebabkan kos pengeluaran semakin meningkat saban hari. Begitu juga kos pengeluaran bagi penjanaan tenaga elektrik oleh TNB. Selain itu, permintaan yang berkurangan juga merupakan salah satu ancaman bagi TNB. Hal ini berlaku apabila terdapat banyak isi rumah atau permis perniagaan yang mengamalkan amalan mencabut plug bagi penjimatan kos pembayaran tenaga elektrik. Semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020, terdapat hanya premis perniagaan yang terpaksa menutup operasinya dan ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga elektrik berkurangan dengan banyak. Jika TNB tidak mengambil peluang untuk menggunakan sumber lain bagi penjanaan tenaga elektrik, kemungkinan besar akan mewujudkan organisasi yang akan mengukuhkan dinamik sumber tenaga sedia ada kepada sumber baru. Hal ini akan menyebabkan berlakunya persaingan dan menyebabkan banyak lagi perniagaan yang akan muncul untuk merebut peluang yang tidak digunakan oleh TNB. Masa depan syarikat. Seterusnya, hala tuju dan masa depan TNB. Setiap perniagaan atau syarikat perlu menetapkan hala tuju yang ingin dicapai oleh mereka bagi membolehkan mereka mengatur strategi yang baik bagi mencapai target yang diinginkan. Menurut siaran akhbar pada tahun 2021, Tenaga Nasional Berhad atau TNB telah menetapkan aspirasi pelepasan sifar bersih menjelang 2050 dengan mengambil hala tuju kelestarian bagi mengurangkan intensiti pelepasan sebanyak 35% dan mengurangkan separuh kapasiti penjanaan arang batu menjelang 2035. Selain itu, TNB yakin untuk memastikan pendapatan daripada loji penjanaan arang batu tidak melebihi 25% daripada keseluruhan pendapatannya menjelang ke arah komitmen 2035. TNB akan terus menambah baik kecekapan loji ternak sedia ada dan meningkatkan portfolio penjanaan tenaga boleh diperbarui mereka. TNB juga telah menetapkan sasaran untuk mencapai 8,300 MWRE menjelang tahun 2025. Dalam menuju kadar pelepasan sifar bersih, TNB komited untuk membangunkan penyelesaian penyimpanan tenaga dan akan membincangkan hal ini dengan pihak kerajaan untuk melaksanakannya sebagai salah satu langkah bagi pertumbuhan RE. TNB juga sangat komited untuk memacu pelaburan dalam teknologi hijau baru. Contohnya seperti hidrogen hijau serta penerangkapan dan penggunaan karbon CCU. Sebaik saja ianya berdaya maju secara ekonomi.
TNB akan menggunakan insentif dan sumber merealisasikan matlamat mereka dan akan menjadi sebahagian daripada pelaburan TNB untuk masa depan yang lebih hijau, sihat dan lestari untuk generasi akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.